Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pembelajaran kali ini kita akan tengok bab 2 yang bertajuk bentuk piawai. Okey. So dalam bab 2 ini apa yang kamu akan pelajari adalah subtopik yang pertama iaitu angka bererti. Okey, subtopik yang pertama iaitu angka bererti. Okey, dan manakala subtopik yang kedua iaitu 2.2 bentuk piawai. So dalam bab ni hanya ada 2 subtopik sahaja. Okey, 2 subtopik sahaja. Okey. Dan apakah kepentingan? Kenapa kamu perlu belajar bentuk piawai? Apa itu bentuk piawai? Okey. Kita tengok di sini. Okey, kenapa? Kenapa kamu perlu belajar bab ni? Okey, dia bagi kat sini, dalam maklumat saintifik, nombor yang sangat besar atau sangat kecil nilainya sering digunakan. Contohnya dalam astronomi, kamu nak bagi tahu jarak di antara dua bintang. Okey, jarak di antara dua planet. Okey, sebab jarak antara dua bintang, dua planet ini bukanlah 1 kilometer, bukanlah 1 sentimeter, bukanlah 20 kilometer. Ianya berjuta-juta kilometer. Okey, ada dalam kajian JIRIM juga jarak di antara atom. Okey, kalau kamu belajar sains, bukan belajar, memang bukan kalau, memang belajarlah ya. So dalam sains kamu ada belajar atom. So jarak di antara atom itu amat kecil. Okey. So itu adalah kepentingan. Salah satu kepentingan kenapa kamu perlu belajar bab bentuk piawai. Okey, dan penulisan dalam bentuk piawai ini digunakan secara meluas, terutama dalam bidang kajian saintifik, kejuruteraan, astronomi dan sebagainya. Okey, so dekat sini dia bagi satu analogi, bukan analogi, ini adalah satu gambaran yang kamu perlu gambarkan, Dia bagi tahu di sini jarak, ini maksudnya kira fakta lah. Okey, ini adalah fakta yang perlu kamu ketahui. Jarak di angkasa lepas, misalnya jarak di antara dua bintang di cakrawala diukur dengan unit tahun cahaya. Okey, apa maksud tahun cahaya? So tahun cahaya adalah jarak yang dilalui cahaya dalam 1 tahun. Okey, dan 1 tahun cahaya itu bersamaan dengan 95 juta. Ya ke? Macam nak baca ni? 95 juta. 95,000 juta kilometer. Besar ni. 1, 2. Kalau tengok kira kosong dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So kamu ada 9. Kamu ada 11 kosong. 11 kosong di sini. Okey. So 95,000,000 kilometer dia dipanggil dalam 9.5 juta kilometer. Okey. Kalau juta dia ada 6 kosong. Kan? Juta dia ada 6 kosong. Juta dia ada 6 kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Sini dah kira juta ni. Kalau yang ni 9 berganda-ganda lah kan. Okey. So 9.5 juta kilometer. So unit kecil. Jadi dia nak kecilkan, dia buat dalam bentuk piawai lah. 9.5 juta. Unit kecil seperti nanometer digunakan untuk jarak yang menghampiri 9.5 juta kilometer. Okey. So dia akan pakai satu unit yang kecil supaya kamu boleh kecilkan nombor tu. Asalnya tulis sampai 11 kosong. So kita kecilkan dia dengan 9.5 juta. Ini maksudnya angka bererti, bentuk piawai. Okey. Kemudian dia buat question mark kat sini. Buat tanda soal. Tahukah anda 1 nanometer bersamaan dengan 0.000000001 meter? So maksudnya kat sini, kalau kamu perasan, nano ini dia mewakili 000 yang di depan ini. Okey? Nampak? So ini yang kamu perlu tahulah. 1 nanometer bersama dengan 0.00 meter. Okey? Macam mana kalau nak kita ringkaskan 0.0001 meter ni? Itu kita akan tengok dalam bentuk piawai.
dalam bab inilah. Okey. Okey. So next kita akan tengok. So ini boleh baca eksplorasi zaman, maksudnya bertahun-tahun dahulu, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun yang sebelum ini, orang Yunani pada zaman purba menggunakan satu sistem berasaskan myriad, iaitu 10,000. Satu myriad sama dengan 100,000. Dia buat perbandingan, persamaan. Okey. Jadi Archimedes ini pada tahun 287 sebelum Masihi hingga 212 sebelum Masihi membentuk satu sistem nombor besar sehingga 10 kuasa 6 kali 10 kuasa 16. So ini macam mana terbentuknya bentuk piawai. Macam mana datangnya bentuk piawai. Okey. Dah daripada beratus tahun dahulu. Okey. Okey, so dalam bab ini kamu akan selalu dengar, selalu akan jumpa perkataan anggaran, angka bererti, bentuk piawai, kejituan, nombor tunggal, pembundaran dan juga penghampiran. Okey, ini adalah keyword untuk bab bentuk piawai. Okey. Dan kita akan masuk subtopik yang pertama. Tadi tu pengenalan. Okey, pengenalan untuk bab 2. Okey, sekarang ini kita akan masuk pada subtopik yang pertama, iaitu 2.1, tajuknya angka bererti. Bererti lah, bermakna, angka yang bermakna, bererti. Okey, erti itu sama dengan makna, betul? Okey, so angka bererti means angka yang bermakna. Setiap angka itu ada makna dia. Okey, so standard pembelajaran untuk subtopik ini adalah kamu boleh kamu boleh menerangkan maksud angka bererti dan seterusnya boleh menentukan bilangan angka bererti bagi suatu nombor. Okey, so kamu boleh terangkan maksud angka bererti dan kamu boleh tentukan berapa angka bererti dalam nombor yang diberikan tu. Okey. Okey. So dekat sini dia bagi tanda soal. Apakah maksud angka bererti dan bagaimanakah anda boleh menentukan bilangan angka bererti sesuatu nombor? Ini yang kamu akan belajar untuk subtopik angka bererti. Okey. Kita tengok poin kat sini. Dalam kehidupan seharian, kita gunakan ukuran dalam pelbagai. Kalau kamu perasan, kamu ukur jarak daripada rumah ke sekolah dalam unit kilometer. Takkan kamu kira unit sentimeter. Mesti guna kilometer sebab dia jarak. Meter. Okey, meter, kilometer. Kenapa? 4 kilometer. 5 kilometer. Dia tak tahu kenapa tak tulis 5,000 meter. Sedangkan 5 kilometer tu bersama dengan 5,000 meter. Penuhlah tanda apa? Papan tanda dekat tepi jalan tu. Kan? Nak pergi, okey, contoh kata anak kurau 5,000 meter. Besarnya angka. Kalau kamu tu 5 kilometer, kecil je. Lagi kecil papan tanda tu. Okey? Okey, so kamu akan guna ukuran. Apa situasi, berat, tinggi, kamu akan menggunakan ukuran. Okey, dan setiap ukuran yang kamu buat itu ada unitnya yang tersendiri. Okey, dan jenis-jenis ukuran yang sering kita gunakan adalah seperti panjang. Macam cakap adalah, okey, panjang, ketinggian kamu, panjang kelas. Okey, panjang meja. Okey, lebar meja. Lepas tu, nak ukur apa-apa lagi? Jarak antara kantin ke kelas. Okey. Kamu nak kira berat. Berat kamu, jisim, suhu. Setiap pagi datang sekolah, sejak pandemik ini, masuk sekolah kita kena cek suhu. Itu pun ukuran. Tapi unitnya degree Celsius, darjah Celsius. Luas, kelajuan. Berapa laju kamu datang sekolah. Tengok pada meter motor tu. Dan sebagainya lah. Okey, so gambar rajah kat sini dia bagi jarak antara bumi dengan bulan. Okey, jarak antara bumi dengan bulan bukanlah 5 km, dekat sangat tu. 5 km dekat sangat. 5 km seumpama sekolah jaraknya dengan pekan. Kalau sekolah ni bumi, pekan itu adalah bulan. Sangat dekat. Sangat dekat. Maksudnya kamu pun hidup dalam sentimeter, mikrometer, kecil-kecil je. Okey, nampak kat sini jarak antara bumi dengan bulan itu 384,400 kilometer. Panjang. Memang jarak memang jauh.
Jauh lagi daripada daripada Perlis nak pergi ke Johor itu baru 800 km. Okey, Perlis ke Johor baru 800 km. Ini jarak bumi dengan bulan 384,400 km. Okey. So, jadi kat sini anggaran suatu ukuran boleh dibuat dengan menggunakan penghampiran. Okey. So, kita hampirkan aja sebenarnya. Kita tak buatlah yang kita tak ukurlah ambil pita tu ukur daripada bumi pergi ke bulan. Kita buat anggaran jarak. Okey. Macam ni dia bagi misalnya jarak di antara bumi dengan bulan ialah 384,400 km. So, ini adalah jarak yang merupakan satu anggaran yang dihitung untuk dengan menggunakan kaedah tertentu dalam bentuk penghampiran. Okey. Bentuk penghampiran ini ataupun darjah penghampiran adalah suatu ukuran kepada nilai sebenar. Darjah penghampiran suatu ukuran kepada nilai sebenar yang boleh menunjukkan tahap ketepatan. Tahap ketepatan atau kejituan ukuran tersebut. Okey, so kemahiran membuat anggaran dan penghampiran boleh membantu kita untuk selesaikan pelbagai situasi harian. Okey. Contoh, kamu tengok cetusan minda 1. Okey. Tujuan aktiviti ni sepatutnya kita lakukan dalam kelas lah secara pairing kan, berpasangan, tapi sebabkan PDPR, so kita akan buat secara individu. Okey, so untuk tengok tujuan untuk aktiviti ini adalah kamu perlu mengenal pasti kepentingan membuat anggaran dan penghampiran dalam kehidupan seharian. Okey, langkah yang pertama, dia bagi kamu satu situasi. So, kamu kena baca setiap situasi ini. Okey, situasi yang pertama, Hashim tertarik dengan selai kemeja yang dijual dengan harga diskonnya 50%. Okey, harga diskaun dia 50% di sebuah pasaraya. Okey, harga asal, okey, harga asal kemeja itu ialah RM47.90. Okey, RM47.90. Okey, so Hashim menganggarkan harga kemeja tersebut selepas diskaun dan membawanya ke kaunter bayaran. Okey, kalau kamu berada di tempat Hashim ini, berapa yang kamu anggarkan harga kemeja itu selepas 50% diskaun? Kalau kata ikutkan sini, juruwang memberitahu harga kemeja itu ialah RM28.70. RM28.70. Okey. Hashim memberitahu juruwang tersebut bahawa anggaran harga kemeja itu adalah tidak melebihi RM25. Adakah pernyataan Hashim benar? So kena fikirlah. So harga asal RM47. Contoh kat sini. Okey, harga asal RM47.90. Harga asal. Okey, selepas diskaun 50%. Okey, so kamu nak anggarkan dulu. Anggaran kamu. Takkan kamu nak ambil kalkulator, tekan 47.90 bahagi 2. Let's say contoh macam tu kan. So kamu anggarkan je lah. So kalau anggarkan 47.9 ini, anggarkan pada suatu nombor yang mudah untuk kamu bahagikan dia. Okey. So 47. Kalau kamu tahu 50%, maksudnya separuh daripada harga asal. Separuh daripada harga asal. So baju itu akan kurang separuh harganya daripada harga asal. So 47.9. Kamu nak bahagi 2. So agak susah untuk kamu congak. Jadi kamu anggarkan 47.9 itu kamu anggarkan kepada satu nilai. Okey, nilainya contohlah 47.9 itu dia menghampiri RM50. RM47.90 itu dia menghampiri RM50. Okey. RM47.90 dia menghampiri RM50. Okey. So, kalau separuh daripada RM50 ini, dia adalah RM25. Okey. So, soalan tanya, adakah pernyataan Hashim benar? So, benarlah.
Sebab Hashim dia anggarkan 47.9 tu dia buat penghampiran. Dia buat bentuk penghampiran. Dia hampirkan dulu 47 ringgit 90 sen itu dia hampir dengan RM50. Okey. So RM50 kalau separuh daripada RM50 adalah RM25. Okey. Jadi anggaran Hashim kemeja itu harganya bawah daripada RM25. Sebab apa? Sebab harga asal dia tak sampai pun RM50. Kan? Harga asal dia adalah RM47.90. Tapi dia buat penghampiran kepada RM50. Bila dia buat penghampiran kepada RM50, baju itu diskaun 50%, separuh daripada harga asal. Bila penghampiran dia RM50, separuh daripada RM50 itu adalah RM25. Jadi harga baju itu selepas diskaun adalah kurang daripada RM25. Okey, jadi pernyataan Hashim adalah benar. Benarlah. Penghampiran yang dia buat itu adalah melebihi daripada harga asal. Harga asal RM47.90. Penghampiran yang dia buat lebih daripada itu, iaitu RM50. Dia nak genapkan terus RM50. Jadi separuh daripada harga asal RM25. Jadi baju ini selepas diskaun harga dia mesti bawah daripada RM25. Maka pernyataan Hashim adalah benar. Situasi yang kedua. Puan Tan, Puan Tan dia ingin membeli 30 meter kain. Dan kain itu 1 meter berharga RM5.85. Sebab dia nak jahit langsir. So beliau membuat anggaran jumlah harga kain itu dan menyediakan RM180. Soalan dia di sini, adakah jumlah wang yang disediakan oleh Puan Tan mencukupi? First of all, kamu kena buat 1 meter dia bagi RM5.85. So untuk kamu congak RM5.85 kali dengan 30. Let's say kamu pergi kedai, tak ada bawa handphone, tak ada bawa kalkulator. RM5.85 kamu nak karat dengan 30. Itu akan ambil masa yang lama kan. Jadi kamu hampirkan dia. RM5.85 itu dia menghampiri RM6. Menghampiri RM6. So bila menghampiri RM6, so kamu dah tahu kat sini 1 meter kamu assume kamu hampirkan dia dengan RM6. Kamu nak beli 30 meter. So 6 kali 30. Anggaran kamu RM6 kali 30 adalah RM180. Kalau harga 1 meter RM6. So 6 kamu buat penghampiran RM5.85 itu menghampiri RM6. So kalau RM6 semeter darab dengan 30 kamu dapat RM180. Sedangkan harga asal semeter adalah RM5.85. Maksudnya RM180 yang disediakan itu adalah mencukupi. Kan? Sebab penghampiran yang kamu buat tadi lebih daripada harga asal. So bila kamu darab dengan berapa meter yang diperlukan itu, sepatutnya kamu akan ada lebihan lah, ada baki lah. Sebab kamu punya anggaran, kamu punya nilai penghampiran tadi lebih daripada harga asal. Asalnya RM5.85. Penghampiran kamu buat adalah RM6. So 6 darab dengan 30 meter RM180. So mencukupilah, lebih daripada cukup. Maksudnya duit yang kamu sediakan RM180 itu mencukupi. Hampiran kamu buat RM6, harga asalnya RM5.85. So kamu akan dapat bakilah daripada selepas ditolak tadi, kamu dapat bakilah daripada duit yang asal yang kamu sediakan RM180. So kat sini kamu dah nampak macam mana kamu nak buat penghampiran dan macam mana kamu buat anggaran. Selalunya bila penghampiran dan anggaran ini berlaku bila kamu buat proses jual beli. Jual beli. Tengok pada barang, dia RM2.85. So kamu assume dia RM3. Ambil ni lagi, tambah lagi RM2.95, assume lagi RM3. So dah RM6. So kamu tahu, sekarang dah ada RM50. Cukup tak duit yang bawa? Anggaran itu yang kamu buat, nilai penghampiran yang kamu buat itu adalah untuk menganggarkan adakah
wang ataupun duit yang kamu sediakan itu mencukupi. Okey. Okey. Next kita akan tengok okey. So dekat sini secara rumusannya daripada dua situasi yang kita bincangkan tadi, penghampiran suatu nilai kepada angka bererti membolehkan kita membuat anggaran dengan tepat. Okey, membolehkan kita membuat anggaran dengan tepat. Jadi kita mudahlah untuk sediakan wang ataupun duit yang secukupnya untuk pembayaran, dan kita juga boleh anggarkan. Kita boleh membuat penghampiran, kita boleh buat penganggaran. Okey. Dan itu adalah kepentingan kenapa perlu buat penghampiran dan kenapa perlu membuat anggaran. Okey. So dekat sini kamu telah faham kepentingan membuat anggaran bagi tujuan mendapatkan nilai yang hampir kepada nilai tepat. Ini point dia. Tujuan kenapa anggaran, penghampiran dan anggaran itu kamu buat adalah untuk mendapatkan nilai yang hampir kepada nilai tepat. Okey. So angka bererti digunakan untuk mendapatkan nilai penghampiran tersebut. Angka bererti. Angka bererti lah. So tadi RM5.85 jadi RM6. So angka bererti digunakan untuk mendapatkan nilai penghampiran tersebut. Okey. Apakah dimaksudkan dengan angka bererti? So angka bererti suatu integer atau perpuluhan merujuk kepada digit-digit dalam nombor tersebut yang dinyatakan tepat kepada suatu darjah ketepatan yang dikehendaki. Okey, dan bilangan angka bererti ini dihitung bermula daripada suatu digit bukan sifar. Bilangan angka bererti dihitung bermula daripada suatu digit bukan sifar. So kalau sifar di depan, yang sifar itu tidak dikira sebagai angka bererti. Okey, so kita akan tengok kita tengok di sini Cetusan minda yang kedua. Okey, tujuan dia adalah untuk mengenal pasti kedudukan digit sifar dalam integer dan perpuluhan. Okey, mengenal pasti kesan kedudukan digit sifar. Apakah kesan kedudukan digit sifar itu boleh mempengaruhi nilai nombor tersebut? Okey, langkah 1, perhatikan kad-kad integer di bawah. So kamu ada kad 1, kad 2, kad 3 dan kad 4. Okey, adakah kedudukan digit sifar memberi kesan kepada nilai digit 3? Okey, kalau kamu bandingkan kad 1, kad 2, kad 3 dengan kad 4, kedudukan digit sifar. Kedudukan digit sifar, adakah kedudukan digit sifar itu memberikan kesan kepada nilai digit 3? Okey, kalau ikutkan kad 1, kad 2, kad 3, nilai sifar ini yang berada di belakang, di tengah, okey. Untuk kad 1, kad 2 dengan kad 3, nilai kedudukan digit sifar itu dia tak memberi kesan pun kepada nilai digit 3. Kenapa? Sebab nilai digit 3 masih lagi nilai tempatnya adalah 3,000. Okey, nilai tempatnya adalah 3,000. Nilai digitnya 3,000. Okey, nilai tempatnya adalah 1,000. 3 ini masih lagi nilai tempatnya 1,000. Okey, masih lagi nilai tempatnya 1,000. Jadi kedudukan digit sifar itu tidak mempengaruhi kesan nilai digit 3 bagi ketiga-tiga kad ini. Boleh faham? Okey, tetapi dia berbeza dengan kad 4. Okey, kad 4 nilai digit sifar berada di depan. Kedudukan digit sifar berada di hadapan sekali. Okey, digit 3 berada di tempat yang kedua. Okey, kalau ikutkan di sini, nilai tempat, okey, nilai tempatnya, kalau tengok pada digit 3, nilai tempatnya adalah 100.
nilai digit 300. Okey. Boleh kat sini. So maksudnya kat sini, digit sifar di hadapan dia bukanlah angka bererti. Tak bermakna pun digit sifar yang dekat di depan ni. Kalau kita tengok pada kad 4. Tapi kad 1 dengan kad 2, kad 3, digit sifar itu adalah angka bererti. Okey, adalah angka bererti. Sebab dia menentukan nilai digit 3. Okey. Tapi kad 4, kad 4 ini dia kedudukan digit sifar itu dah memberi kesan pada nilai digit 3. Bila digit sifar berada di hadapan, berada di hadapan digit 3, maka 3 itu menjadi nilai tempatnya 100. So sifar yang di depan ini adalah angka yang tidak bererti. Tidak bererti. Okey. So kalau kamu buang dia pun, dia kekal dengan 3, 2, 1. Kalau kamu letak kosong di depan pun, masih lagi 321. Kita sebut nombor 0,321 tak. Kita akan sebut 321. Okey, so kosong kat depan tu ada ke tak ada ke, dia tetap tidak bererti. Okey. So kemudian kita tengok pada kad-kad perpuluhan. Ni kita panggil kad-kad integer. Okey. So kita tengok pada kad-kad perpuluhan. Cikgu padam dulu. Nampak semak sangat kat sini. Okey. Kad-kad perpuluhan. Kad-kad perpuluhan ini, apa yang kamu kena perhatikan? Perhatikan kedudukan digit sifar. Sama juga, masih lagi kamu kena perhatikan digit sifar, tetapi ini adalah nombor perpuluhan. Okey. Kad yang kelima, 3.210. Kad yang keenam, 3.201. Kad yang ketujuh, 3.021. Kad yang ke-8, 0.321. Okey. So kalau kamu perhatikan dekat sini, kad 5, kad 6, kad 5, kad 6, kad 7 ini, kedudukan digit sifar itu dia tak memberi kesan kepada nilai digit 3. Sebab dia masih lagi 3. Dia masih lagi 3. Masih lagi 3. Okey? Tapi untuk kad 8, kedudukan digit sifar itu telah mengubah nilai digit 3. Dia dah ubah nilai digit 3. Okey? Kalau ini, kad 5, 6, 7 ini, dia adalah nilai tempatnya SAR. Okey? Nilai tempatnya SAR. 3 itu nilai tempatnya SAR. Okey? Tapi kalau tengok pada kad 8, nilai 3 ini dah jadi nilai tempatnya per 10. Per 10. Dia dah memberi kesan kepada nilai digit 3 tadi. Kalau ini masih lagi 3, 3, 3, ini akan jadi 0.3. Dia memberi kesan kepada nilai digit 3. Okey. Kemudian nombor 3, kad-kad perpuluhan di mana dia ada banyak sifar di belakang. Ada banyak sifar di belakang. Okey. So dekat sini kad 9, 10, 11, 12. Okey, 9, 10, 11, 12 ini kat sini bagi tahu kedudukan digit sifar, kedudukan digit sifar di bahagian akhir perpuluhan tidak mengubah nilai tempat digit 2. Kat sini dia minta kamu tengok digit sifar memberi kesan tak kepada digit 2. Nampak ni? Adakah bilangan digit sifar memberi kesan kepada nilai digit 2? Digit sifar dalam kad 9, 10, 11, 12. Okey, kalau kamu perhatikan 3.210, 3.21000, 3.21000, 3.2100000. Okey. Kedudukan sifar ini dia tak ubah pun nilai digit 2. Sebab nilai digit 2 masih lagi per 10, per 10, per 10, per 10. Okey. Nilai kosong itu, nilai digit sifar dalam nombor ini tidak memberi kesan kepada nilai digit 2. Boleh? Okey. So, apa kesimpulan yang kita boleh buat? Di sini. Secara generalisasinya, semua digit bukan sifar ialah angka bererti.
semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Digit sifar antara digit bukan sifar ialah angka bererti. Apa maksud digit sifar antara digit bukan sifar? Contohnya 303. So, sifar yang dekat tengah-tengah ini dikira sebagai angka bererti. Dikira sebagai angka bererti. Okey. Okey, digit sifar di bahagian akhir suatu integer ialah angka bererti mengikut tahap kejituan yang dikehendaki. Okey, contoh 3, 4, 0, 0, 0. So, tahap kejituan yang kamu dikehendaki adalah 34,000. Okey, 34,000. Maka, sifar yang di belakang ini, 3 digit sifar di belakang ini dikira sebagai angka bererti. Sebab kamu nak tahap kejituan dia. Kejituan yang kamu tentukan adalah 34,000. Okey. Jadi, bila 34,000, maka 3 digit sifar di belakang ini dikira sebagai angka bererti. Jadi, ada berapa angka bererti di sini? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 angka bererti. Okey. So, berdasarkan kamu nak puluh ribu, ratus ribu, berdasarkan kejituan yang kamu tentukan. Yang kamu kehendaki lah. Okey. Next, digit sifar di bahagian akhir sesuatu perpuluhan ialah angka bererti. Okey, sebab dia menentukan tahap kejituan perpuluhan tersebut. Okey, 4 tempat perpuluhan, 3 tempat. Apa maksud digit sifar di bahagian akhir suatu perpuluhan? Contoh, 3.40. 3.40. So, digit sifar ini berada di akhir. Berada di akhir sekali. Ini dikira sifar ini. Tadi kamu tahu semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Kemudian kamu belajar juga digit sifar antara digit bukan sifar ialah angka bererti. Dan kamu juga belajar digit sifar di bahagian akhir suatu integer ialah angka bererti mengikut tahap kejituan. Okey, maka untuk digit sifar di bahagian akhir suatu perpuluhan adalah angka bererti. Adalah angka bererti berdasarkan tahap kejituan perpuluhan tersebut. Okey, contoh dia bagi kamu 3.4000. Ada 3 lah kosong kat situ. Kamu nak hanya 3 saja tempat perpuluhan. 3 tempat perpuluhan. So, bila nak 3 tempat perpuluhan, kamu akan kira tempat perpuluhan kamu 3. Bermula dengan 4 lah. 1, 2, 3. Maka kosong di belakang sekali ini bukan angka bererti. Itu maksud dia menentukan tahap kejituan perpuluhan tersebut. Kalau kalau kata kau 3.4 jawapan akhir kamu. Tapi soalan minta 4 angka bererti. Maka ini baru ada 2. 1, 2. Untuk dapat ke-4, kamu tambahlah kosong di belakang ini. 3.400. Itu maksud dia menentukan tahap kejituan perpuluhan tersebut. Okey. Dan next, digit sifar sebelum digit bukan sifar yang pertama bukan angka bererti. Digit sifar sebelum digit bukan sifar yang pertama. Bukan angka bererti. Okey. Yang ni dia bagi bagaimanakah anda menentukan bilangan angka bererti. Okey. Untuk yang ini, cikgu akan sambung pada video yang kedua. Dan untuk video yang pertama ni, kamu cuba faham terlebih dahulu berkenaan dengan angka bererti. Dan untuk video bagaimana menentukan bilangan angka bererti, cikgu akan sambung untuk the next punya video pembelajaran. Okey, setakat ini saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum.